nama saya Aufa. Nama penuh saya ada kat bawah and nombor matrik saya pun ada kat bawah. Okey, saya merupakan pelajar ijazah sarjana menurut dakwah pengurusan sumber insan semester 8. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memperkenalkan subjek jihad Islam yang kita belajar di semester 8. Dan antara buku yang kita gunakan ialah buku Jihad Islam. So buku ni boleh dapatkan di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang ditulis oleh Dr. Hafizah binti Muhammad Harini, lecturer saya lah tu. Okey, dalam Jihad Islam ni kita akan belajar banyak perkara tentang jihad. Yang pertama yang saya boleh cakap jihad tentang jihad yang kita belajar, okey, jihad pendidikan lah. Okey, yang mana kita belajar daripada tadika, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, itu semua dinamakan sebagai jihad pendidikan. Yang mana kita ni jihad dalam menuntut ilmu. Ialah menuntut ilmu ni adalah satu kebaikan, dan apabila kita barang siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan angkat darjatnya. Okey, berkaitan dengan jihad lain boleh dengar daripada sahabat saya. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hazwan bin Burhan. Nombor matrik 16BI05090. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai jihad ekonomi. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam ialah suatu ilmu yang berteraskan syariah bagi melindungi ketidakadilan dalam pemerolehan dan penggunaan sumber alam. Ekonomi Islam juga bertindak memenuhi keperluan manusia untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah dan masyarakat keseluruhannya. Manakala matlamat akhir segala aktiviti manusia adalah untuk kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian apakah tujuan ekonomi Islam ini? Kegiatan ekonomi sebagai ibadah, iaitu pengabdian kepada Allah. Kemudian membentuk sikap kesederhanaan, pemikiran dan perbuatan dalam mencari dan menggunakan harta kekayaan. Kemudian yang terakhir sekali adalah memenuhi keperluan individu dan masyarakat dengan aman damai, penuh keadilan dalam kehidupan di muka bumi ini. Kemudian apakah ciri-ciri jihad ekonomi? Ada 5. Yang pertama sekali adalah ruang lingkup dan persekitaran yang baik. Kemudian yang kedua adalah kudu hasanah. Ketiga, tekanan sosial masyarakat Islam. Kemudian yang keempat, mujahadah dan riyadhah. Kemudian yang kelima, bersikap ihsan dalam perniagaan. Sebagai kesimpulannya di sini, jihad ekonomi perlukan semangat, usaha, berani menghadapi risiko dan apa juga bentuk cabaran. Apa yang penting di sini ialah minda atau sikap memainkan peranan penting untuk mengubah corak perniagaan atau perkhidmatan usahawan. Terakhir sekali, apa yang saya ingin sampaikan ialah, jom ramai-ramai yang ingin pelajari subjek jihad Islam bolehlah masuk ke College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Jom masuk kuis. Di sini lahir para da'i, ulama dan umara. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Definisi jihad lisan. Jihad lisan merupakan satu perjuangan yang mempunyai kaitan secara langsung dengan ucapan dan kata-kata. Manusia diberikan anugerah sebagai makhluk yang boleh berkata-kata untuk menyampaikan sesuatu hajat atau bertanyakan perkara-perkara yang boleh merunsingkan fikirannya. Menyampaikan dakwah Islamiah juga tidak terkecuali dalam perkara itu. Bahasa juga memainkan peranan penting kerana ia boleh mempengaruhi perasaan dan pemikiran mad'u ke arah melakukan kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad lisan iaitu menyeru manusia kepada Islam, menerangkan bayan, keindahan dan kebaikan Islam, menyampaikan tabligh risalah yang menggunakan lisan ummah, menegakkan hujah kepada mereka yang menentang dengan menggunakan logik ilmiah dan rasional, menolak kebatilan musuh-musuh dan menyanggah keragaman subhat yang dilemparkan oleh pihak musuh. Terangkan bab langkah-langkah perancangan kewangan dalam kehidupan. Okey, ada beberapa langkah, iaitu pertama, menyusun semula dasar kewangan diri. Maknanya jika sesuatu belanjaan itu tak sesuai dan luar kemampuan yang kita ada, maka kita kena rombak balik pembelanjaan sedia ada tu. Okey. Kemudian kurangkan pembelanjaan yang tidak penting dan simpan wang untuk rancang masa depan. Itu untuk poin yang pertama, menyusun semula dasar kewangan diri. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah yang kedua. Amalkan budaya menabung, ya. Okey, amalan menabung ni bertujuan untuk kita dapat mengawal pembelanjaan kita daripada melampaui had dan persediaan bagi hal-hal kecemasan. Bagusnya kita menabung ni supaya
bila kita tiba-tiba ada emergency case ke apa, nak pakai duit, at least kita ada duit tabung untuk bantu kita masa kita sesak. Begitu. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu berjimat cermat dan tidak membazir. Sikap boros dan membazir ni yang mana kita tahu iaitu amalan syaitan dia, dan ia mengakibatkan ekonomi kita menjadi tidak stabil. Seterusnya kita pergi ke langkah yang terakhir. Langkah untuk merancang kewangan ini adalah elakkan berhutang. Kita sekarang ni ekonomi tengah susah kan, jadi apa-apa pun kita elakkan diri kita daripada berhutang. Biar kaya tapi tidak berhutang, itu baru kaya. Jangan kaya tapi hutang bertimbun, itu bukan orang kaya, ya. Jadi kawan-kawan, anda sudah dengar apa yang abang-abang tadi kongsikan kepada kita? Apa itu jihad dan maksud jihad lain-lainnya? Tapi itu baru sedikit mereka kongsikan. Jadi jika anda ingin lebih tahu, jomlah sama-sama kita masuk ke kuis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Imam Ibn Qayyim radhiyallahu taala menjelaskan dalam kitabnya Zalul Ma'ad dan juga kitab-kitab yang lain bahwasanya al-mujahidun naw'ani, jihad dibagi kepada dua kelompok. Yang pertama adalah jihad yang menggunakan pedang dan juga tombak, dan yang kedua adalah jihad yang menggunakan ilmu dan juga hujah-hujah. Yang mana jihad yang menggunakan ilmu dan hujah-hujah ini merupakan jihad yang khusus, yang dilakukan dengan khusus oleh mereka yang khusus sahaja. Manakala ada pun jihad yang menggunakan senjata iaitu pedang dan juga tombak ini dilakukan oleh orang yang biasa yang tidak dikhususkan. Justru itu saya ingin menekankan bahawasanya ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mana dengan adanya ilmu, manusia dapat membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang mengalami satu wabak yang berbahaya iaitu COVID-19 yang telah pun merenggut puluhan ribu nyawa masyarakat di seluruh dunia. Dalam pada itu ada setengah pihak yang menggunakan teknologi untuk mereka mendapatkan sumber pendapatan, dan ada setengah lagi pihak yang menyalahgunakan teknologi atas dasar kepentingan diri mereka sendiri, yang mana mereka menggunakan teknologi ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka semata-mata. Lihat video ini. Sayang buat apa? Sayang? Sayang? Kau buat apa tu? Dalam video tersebut dapat kita lihat bahawasanya seseorang itu menunjukkan sikap yang tidak baik. Bila mana seseorang itu menyuruh untuk solat, maka dia menolaknya. Lalu saya ingin mengupaskan sedikit dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 59. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi yakni azab neraka kelak. Dalam pada itu, cara untuk kita mencegah maksiat ini adalah dengan melakukan jihad. Yang pertama, kita meninggalkan segala sebab yang membuat kita terjatuh kepada hasutan hawa nafsu. Dan yang kedua, kita menjauhi tempat-tempat yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Dan juga yang ketiga adalah dengan kita berpuasa. Moga-moga dengan langkah-langkah yang kita lakukan ini dapat kita hindari diri kita daripada kita melakukan maksiat, InsyaAllah. Akhir kalam, bagi sesiapa yang ingin mempelajari subjek jihad fi Islam ini dengan lebih mendalam, ayo sama-sama kita masuk ke Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kuis, jom masuk kuis. Hashtag di sini lahirnya para da'i, ulama dan umara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Musyir bin Syed Mubarak, nombor metrik 16 BI 05085. Saya pelajar di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan pengurusan sumber Islam. Saya sekarang berada di semester 8, yaitu semester yang terakhir. Dan semester terakhir ini kami mengambil 4 subjek, 3 subjek dan 1 praktikal dakwah. Dan dalam 3 subjek ini yang saya pelajari, saya meminati subjek yaitu jihad dalam Islam.
Dalam jihad dalam Islam banyak terbahagi pembahagian-pembahagiannya. Salah satu pembahagian yang saya ingin ulaskan ialah jihad dalam akidah. Okey, baiklah, saya akan kongsikan serba sedikit apa itu jihad akidah. Akidah ini berasal daripada perkataan Arab, yakni aqda, yang bermaksud ikatan atau simpulan. Biasanya ikatan atau simpulan ini berlaku pada benda yang dapat dirasai seperti tali. Tetapi perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi. Dari maksud ini lahirlah perkataan akidah, yaitu ikatan atau simpulan maknawi yang khusus di dalam kepercayaan. Akidah boleh difahami sebagai kepercayaan. Akidah juga boleh difahami sebagai kepercayaan yang terikat kuat dan tersimpul erat dalam hati terhadap sesuatu perkara yang benar dan hak, sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Konsep akidah yang sebenarnya seperti yang dijelaskan inilah yang diistilahkan oleh Islam sebagai iman. Okey, dalam bab ini juga mempunyai unsur-unsur pembentukan akidah. Mempunyai 4 unsur, iaitu unsur yang pertama ialah unsur akal atau pemikiran, unsur yang kedua ialah unsur iradah atau daya pemilihan, dan unsur yang ketiga ialah unsur wujudan atau perasaan, dan yang terakhir ialah unsur hidayah. Keempat-empat unsur ini saling bertalian erat dan kuat. Akal berperanan untuk memikir kejadian Allah dan memikirkan baik buruk. Akidah tidak boleh tersimpul dengan cara paksaan. Ia mesti datang dengan kerelaan. Demikian juga tidak cukup di paras penerimaan dan pengakuan sahaja, tetapi perlu mengisi dan menyerapi setiap ruang diri dan jiwanya sehingga sebati dengan perasaan. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri akidah. Akidah Islam mengandungi ciri-cirinya yang asas. Ia dapat disimpulkan kepada 4. Yang pertama ialah ma'rifatullah, iaitu mengenali Allah. Dan kedua ialah ma'rifatul ar-risalah, iaitu mengenali kerasulan. Dan ma'rifatul al-ghaibiyat, iaitu mengenali perkara gaib. Dan yang terakhir ialah ma'rifatul al-ba'ad, mengenali hari kebangkitan. Okey, jika ingin tahu lebih lanjut lagi berkaitan jihad dalam akidah, jom ramai-ramailah masuk ke kuis dan belajar jihad dalam Islam. Dan bawalah teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam Kolej Universiti Antarabangsa Selangor. Jom masuk kuis. Di sinilah lahir para dai, ulama dan umara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And terima kasih kerana sudi menonton sampai ke penghujung video ini. Okey, banyak iktibar yang kita dapat dan banyak jihad-jihad yang kita belajar, kan, betul? So, yang mana nak belajar tentang jihad Islam, boleh masuk ke Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, ataupun boleh layari www.quiz.edu.my dan pilihlah kos ijazah sarjana berdakwah pengurusan sumber insan, dan anda akan banyak lagi belajar selain daripada subjek jihad, antara subjek madakhal, subjek ulum hadis, ulum Quran dan sebagainya. Kepada yang dah tonton video ni, bolehlah share kepada kawan-kawan ke, kepada family ke, kepada saudara mara ke yang terdekat, ataupun sahabat-sahabat yang masih belum jumpa untuk masuk belajar. Jadi jomlah kita masuk kuis. Di sini lahirnya para dai, ulama dan juga umara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليه
شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا